Kisah yang saya bawakan, yang akan saya bawakan pada pagi ini sebagai mukadimah kepada tuan-tuan, cuba kita renung. Seorang wanita yang disebutkan sebagai ahirah, seorang pelacur di dalam satu hadis yang sahih. Kerjanya melacur, tetapi wanita ini mempunyai jiwa yang besar, mempunyai jiwa yang murni, mempunyai kasih sayang yang tinggi sesama makhluk. Kata Rasulullah, pada suatu hari wanita pelacur ini keluar di sebuah padang pasir yang luas. Padang pasir ini panas, tuan-tuan. Bila sampai di sebuah telaga, maka wanita ini pun menjenguk ke dalam dan mendapati ada air dalam telaga ni, alhamdulillah. Lalu dicari timba untuk mengangkat air itu ke atas. Tak ada timba, maka kena turun. Selalunya telaga di negara Arab ni dia ada macam batu untuk dipaut di dinding-dindingnya tu, boleh kita boleh turun. Orang Kedah kata rabat turun dengan memaut lah. Jadi kata Rasulullah, wanita ini pun turun ke bawah dengan susah payah untuk minum air dari telaga itu. Dia pun minum, kemudian dirabat semula telaga yang jauh ke bawah tadi. Rabat, setelah minum dan setelah kenyang, naik ke atas. Ketika wanita itu keletihan sampai ke atas disebabkan turun dan panjat telaga tadi, berehat di pinggir ataupun di tebing telaga tadi, datang seekor anjing. Tuan-tuan, anjing yang tak bernilai dalam kehidupan kita. Anjing yang tinggal di padang pasir, anjing kurak. Anjing itu mendekati wanita itu, tidak menyalak dan tidak menggigit wanita itu, tetapi dia menghampiri wanita itu dan hanya menjilat-jilat kesan air yang menitis daripada kain wanita itu. Maka wanita itu pun memandang anjing tadi dengan berkata di dalam hatinya, anjing ini seperti aku kehausan. Sekiranya dia tak minum, maka dia akan mati seperti aku. Dengan sifat kasih sayang dan rahmat itulah, wanita itu terpaksa turun semula ke dalam telaga yang jauh ke bawah. Dengan penuh susah dia pun turun. Bila turun sampai ke bawah, nak bawa air naik ke atas macam mana? Tidak ada timba. Maka wanita itu mengeluarkan slipernya, dicedok air itu, digigit air itu, digigit slipper itu. Setelah diisikan slipper dan kasut itu dengan air, lantas digigit slipper dan kasut itu dan dibawa ke atas dengan bersusah payah, hanya kerana kasihan dan rahmat kepada makhluk Allah yang lain. Muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila sampai di atas, wanita itu memberi minum kepada anjing tadi. Allah melihat perbuatan wanita itu, Allah redha pada perbuatan wanita itu. Seterusnya kata Rasulullah, Allah mengampunkan dosa wanita itu dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kematian yang husnul khatimah perlu dipohon oleh kita pada setiap hari. Apabila satu orang telah pun sampai ajalnya, ajal ini dirahsiakan oleh Allah. Tidak ada manusia termasuk Nabi SAW yang boleh mengetahui bilakah ajalnya. Di atas rahmat Allah yang luaslah ajal itu dirahsiakan oleh Allah. Tuan-tuan para pendengar, bayangkan seandainya saya dan tuan-tuan kita tahu bahawa esok selepas asar malaikat Israel ataupun malakul maut akan datang menjemput kita. Yang berada di surau tak akan keluar daripada surau, yang berada di dalam konti akan keluar pergi ke surau, salat, berzikir, semayang, makan dah tak lalu, tidur dah tak lena, dah tak mau mandi dan sebagainya. Kalau Allah buka rahsia kematian kita, maka setiap orang dah takkan boleh buat kerja lain. Akan tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang luas, Allah merahsiakan kematian. Supaya apa? Supaya setiap saya dan kita semua sentiasa 24 jam melakukan persediaan bahawasanya sekejap lagi mungkin boleh mati. Sekejap lagi mungkin boleh mati. Dan hasilnya ialah kita sentiasa mengingati Allah, kita sentiasa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu orang telah sampai ajal, Allah akan menghantar malakul maut dengan pasukan. Ada dua keadaan setiap manusia, sama ada kematiannya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak ada keadaan yang ketiga. Dua keadaan itu sahaja. Seandainya seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, maka malakul maut
akan datang dan diiringi dengan pasukan malaikat rahmat. Sekiranya seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadu billah, maka malakul maut akan datang dengan pasukan malaikat azab. Selama ini kita selalu disebutkan bahawasanya malaikat maut itu datang dalam keadaan rupa paras yang nyeri. Di dalam satu hadis, Nabi menyebutkan, hadis yang diriwayatkan daripada Bara' bin Azib, hadis yang sangat panjang. Kata Rasulullah, ketika mana seseorang itu mukmin yang mati dalam keadaan husnul khatimah, ketika itu malaikat maut akan datang dalam keadaan rupa paras yang berseri-seri. Kata Rasulullah, biyadul wujuh, wajahnya putih berseri-seri. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah pada wajah mereka ada cahaya matahari. Maksudnya malaikat maut yang digembar-gemburkan selama ni datang dalam keadaan rupa yang bengis, itu hanya kepada orang yang su'ul khatimah. Adapun orang yang soleh, yang tidak menyakitkan orang lain, yang tidak mudaratkan orang lain, yang lidahnya sentiasa berzikir, lidahnya tidak pernah menyebutkan untuk menyakitkan hati orang, yang tindakannya selalu menolong orang, orang ini yang ibadahnya diterima oleh Allah, maka orang ini yang mati dalam keadaan husnul khatimah, malaikat maut akan turun dengan rupa paras yang berseri-seri, diiringi dengan pasukan malaikat rahmat yang juga kesemuanya, kata Rasulullah, dengan rupa paras yang berseri-seri.